7 tu. Fahiyah. Fahiyah apa tu? Fahiyal ghayah panggil. Al-ghayatu allati la tudraku wa ilaihi al-isyarah bil khabar subhanaka ma arafnaka. Dia tulis macam tu nak sambung. Arafah sini, fana ke bawah pula. Ma arafnaka haqqa ma'rifat wa khabar man arafa Allah kalla lisan. Fahya al-ghayatul lati la tudraku. Ya, ni perbincangan sambung tu. Dulu dia kata apa dulu? Wa iza lam yabqa laku wujudun. Ya, jawab dia kamulah tauhid. Bila tak ada kekal pada pandangan diri kita, maka sempurnalah tauhid dia. Tu. Ya, maka dia sambung di sini, fahya al-ghayah. Inilah kemuncak. Dia kemuncak dalam perjalanan makrifat ialah mematikan pandangan diri, tu je. Matikan pandangan makhluk daripada kalbi kita, terbuka lah antara kita dengan Tuhan. Selagi kita nampak kita lagi, kita tak boleh, tak dibenarkan masuk dalam istana makrifah kepada Ta'ala selagi kita pandang diri kita. Ya, Tuhan nak kita matikan pandangan kita. Ya, sampai dia kata apa? Hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ah allazi yasma'u bihi. Bila aku kasih pada seorang tu, nasihat akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Kalau kita mendengar, kita rasa kita lagi, kita melihat, kita rasa kita lagi, maka orang tu duduk dalam syirik khafi. Syirik khafi, mana dia merasa dia, bukan syirik jali. Kalau syirkul jali 3 lapis syirik. Asyirkul jali syirik yang besar, itu yang sembah berhala. Tok pekong semua dia ambil kayu, dipahat batu, diukir, disembah. Itu kafir terus tu. Itu membatalkan akidah, kekal dalam neraka selama-lama. Ya, itu syirik yang paling besar. Ibtal, dia sifat dia membatalkan akidah. Syirik yang kedua ialah asyirkul asghar. Itu dalam hadis sahih yang Nabi sebut. Akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku takut daripada umatku ialah syirik kecil, ialah riya. Tu. Riya mana dia menampak dia. Dia masih nampak diri dia tu. Saya buat ibadat, ya, maka nampak dia, maka timbul sifat tu. Aku lebih handal, aku bijak, amin. Dia tak nampak afal Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam Quran terpampang ayat tu, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Taala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Melihat, mendengar, berjalan, semua perbuatan kita. Siapa buat? Afal dia, perbuatan dia. Rasa tak? Rasa, sebab dia angkat hijab. Kalau tak rasa lagi, sebab dia mahjub. Tu je. Kalau kita nampak kita lagi, mana kita mahjub, orang yang sedang dihijab kalbi dia daripada Tuhan. Ya, itu yang banyak sasar lagi tuan tu. Ibadat buat, ya, tapi masih nampak diri dia. Rasulullah suruh padamkan. Duduk kita masa dalam ayat kata wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, bukan engkau yang melontar ya Muhammad, iz ramaita, ketika engkau melontar pada zahir, walakinnallaha rama, tapi Allah Taala hakikat yang melontar. Yang Nabi baca pasir kan, Nabi baling dalam peperangan atau musuh baling, habis pasir masuk muka mata musuh, itu bukan kau yang melontar, aku yang melontar. Betul, di peperangan kan mujahidin di Afghanistan ke di mana kan, dia kalau lepas dia punya peluru tu, dia baca ayat tu, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, pum dia lepas. Tepat kena kan. Meletup habis helikopter orang macam dia tembak. Tu mana Quran datang dengan apa? Tashri'an wa tahqiqan. Dia datang dengan syariat dan hakikat sekali. Ya, zahir wal batin. Jadi selagi kita nampak diri kita, selagi itu amal dia belum bersih. Sebab bila nampak kita je anania, aku, mula syaitan jolok, engkau hebat, engkau pandai, engkau alim, engkau lah orang yang paling kuat beribadah, macam-macam dia cucuk dan habis. Jadi kalau kita matikan barang kita, tak ada, yang kita tak ada apa pun, semua saham tak ada, untuk hakikat semua daripada dia, maka selamat. Ya, sebab tu wanita Tuhan kasih dalam hadis sahih Tuhan beritahu tu. Ya, mana fa iza ahbabtu, apabila aku kasih akan dia, kuntu sam'ah. Nah, akulah pendengarnya, allazi yasma'u, dia mendengar dengan aku. Mana hamba tu mendengar, dia perasan, dia rasa semua dari Allah. Dia bercakap, dia rasa daripada Ta'ala. Ya, dia berjalan semua gerak dia rasa. Itu dipanggil makamul fana. Ya, dia panggil pengleburan. Kalbi, memandang kalbi, bukan jasad dalam tu.
Keperasanan dia pada makhluk lebur, dia menghadap terus kepada hadrat Allah Ta'ala. Maka dimaksud lain ahli marifat. Sahibul haqiqah ghaba anil haq bisuhulil malikil haq. Duduk dalam makam hakikat ni lenyap makhluk pada pandangan dalaman dia. Ya, yang nampak hanyalah nampak kebesaran Tuhan saja. Kita tak, kita nampak kita tu. Kita tak pakai tuan tu. Masih ada syirik apa dia panggil? Syirik asghar. Nabi takut tu, kena buang. Dan paling tinggi sekali yang halus, asyirkul khafi. Jali, asghar, khafi. Khafi kalau betul dihilang, betul dia akan jadi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya. Tu kita pukul dia dengan apa tu? La haula wala quwata illa billah. Puncak tu. Tidak ada daya, tak ada upaya melainkan semua dengan Allah Ta'ala. Keduduk taraf tu dia akan dibukakan marifat Tuhan dengan zauq, wijdan, macam-macam Tuhan akan menghadiahkan. Ya, bila dia nak sampai pada kemuncak pengleburan pandangan kalbi dia terhadap makhluk. Ya. Sebab dia orang ni mewarisi apa yang ada pada Rasulullah SAW. Jasad sama makhluk, rohani dengan Tuhan. Ya. Abdanuhum ma'al khalaik wa arwahuhum ma'allah. Jasad dia dengan makhluk, rohani dengan Tuhan. Itu sunnah Nabi yang paling besar. Tidurlah dua mataku tapi hatiku tak tidur. Ya. Kita takut dua tidur. Mata tidur, dalam pun tidur habis awak ni. Tengok dia kata maka iaitu penyudah, terpanggil ghayah. Ya. Fahiyal al-ghayatul lati la tudraku ilaihi isyarah. Dan penyudahan yang tidak didapatkan, ya, dan kepadanya jualah isyarat dengan khabar. Ya, hadis Nabi, maha suci engkau, ya, subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifati. Ya, masih engkau tiada mengenal kami akan dikau sebenar-benar mengenal akan dikau. Apa maksud dia? Maksudnya mengenal sampai kunhi zat itu tak dibuka. Hatta Nabi yang mursal pun tuan tak buka. Ya, dalam hadis Nabi kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Berfikir kamu tentang khalaik makhluk supaya istidlal, mengambil dalil. Tapi jangan masuk memikirkan kunhi hakikat zat Allah Ta'ala, jangan. Itu Tuhan larang. Bila Nabi kata Tuhan larang, kita masuk, dia boleh dua. Satu tak dapat, satu sesat. Dia masuk bahar kunhi, tak bagi tu. Kunhi hakikat zat, Tuhan tak bagi. Ya, kalau dia masuk juga, kita dia mengaku, lala dia mengaku dia Tuhan. Hari tak air semayang, macam-macam mengarut. Ya, ilmu isi panggil. Tahu isi? Isi neraka panggil. Ya, dah tak semayang, tak isi neraka apa. Ni ajaran sesat jaga tu. Dia ambil kalang-kalang sufi, rupa tempat lain dia kona. Ya. Dan mengenal akan dikau, dan khabar, apa harman hadis, barang siapa mengenal Allah Ta'ala, nasaya kelu lidahnya. Man arafallah kalla dia macam kulu. Kalla makna kelu. Ya, kelulah lidahnya. Masa apa dia? No comment. Dia tak ada nak kata apa lagi lah. Tercengang kalbi dia pernah mendapat akan hakikat dia. Jadi habis. Kemudian ahlul batin ail haqiqah ma'al yakin. Sebab apa? Li khulusihim min wahmir rusum wa inkishafil ilm alladunni lahum. Pama apa tu? Yanuhu wa syahiduhu. Bermula ahli batin, ahli hakikat tu, serta yakin dia kerana bersih. Sebab dia sempurna yakin, sebab li khulusihim ma'al wahmi, kena bersih mereka daripada waham kelakuan alam ini. Ya, waham sudah dibersihkan. Baru sampai kita banyak termain dengan waham. Apa kita waham tuan? Yang menghijab kita. Kita waham merasakan seolah-olah makhluk ini boleh menentu. Itu dia. Makhluk ini boleh menyekat, makhluk boleh memberi. Itu waham. Sebab nama Tuhan tu Al-Mu'ti, pemberi ialah dia. Nama Tuhan dia Al-Mani'. Dan kita mengaji nanti, kita hafal Asma' Husna kan. Al-Mani' nama Tuhan, Al-Mu'ti pun nama Tuhan. Yang memberi hakikat dia, bukan kita. Yang menyekat pun hakikat dia, bukan kita. Kalau kita rasa kita, mana kita sudah tasyrik dua. Ya, ini pada hakikat. Tengok tuan ni, syariat lain bahas dari segi hakikat dia. Ya, itu. Jadi perasaan waham,
Bukan hakikat ni, waham. Tak ada hakikat benda waham ni. Dia berjalan kat kubur malam Jumaat, dia nampak berkilat, dia lari, dia ingat Pontianak. Rupa ke daun pisang ni kan. Kena suruh dia cahaya bulan berkilat-kilat, ingat hantu apa. Dia berjalan tu tersepak tali sabut, dia lari ke mengkot. Gua tengok lagi, ingat ulau rupa tali sabut. Itu yang bawa tu apa ni? Wahmun, perasaan sangka, tak ada hakikat. Ya, itu maksudnya. Jadi kita banyak sangka seolah-olah makhluk ni boleh memberi. Itu jadi masalah. Terterikat kalbi dengan makhluk. Padahal memberi ialah Allah Ta'ala. Makhluk ni sebab itu yang jadikan ni. Itu ada ahli hakikat serta keyakinan dia kerana bersih mereka itu daripada waham kelakuan alam ini. Dan ternyata ya, itu dia. Wan kishaf, mana ternyata terkasyaf pengetahuan yang bangsa laduni, mana ilmu laduni terbuka bagi mereka itu, ya, bagi mereka itu. Maka melihatlah mereka itu akan dia dan memandang mereka itu akan dia. Mana musyahadah ia akan Allah Ta'ala dengan pandangan dalam. Apabila tadi yakin dia dan diberikan dia ilmu pembukaan kasyfin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Habis. Maksud dia pun dan cari jalan ni lah supaya terbuka dalaman kita, dapat makrifat yang sebenar dengan kata bahawa dia boleh berlazat dengan Tuhan ni. Allah. Maka ketika itu pasaru ala yakini sabitun jazim. Maka jadilah mereka itu di atas yakin yang tetap dan yang putus, ya. Mana didapat dengan muka syafah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Kemudian wabtida'ul yakin. Satu lagi. Wabtida' dan bermula permulaan ibtida', bukan dal tu. Ibtida' hamzah tu. Wabtida'ul yakin. Tu. Bermula ibtida', mana yakin tu ialah apa? Al-mukasyafah. Summa mu'ayanah. Summa mu'ayanah. Summa musyahadah. 3 peringkat ni. Ini semua apa? Jalanan kalbi insan dalam tu. Bermula permulaan yakin ialah mukasyafah. Allah bukakan kalbi dia, mukasyafah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara zauq. Kemudian muayanah, ya, dia terbuka, maka dia melihat dengan mata dalam. Kemudian musyahadah, dia menyaksikan. Itu peringkat-peringkat maknanya yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba tadi. Kemuncak dia apa? Ialah musyahadah. Siapa dapat makam musyahadah, maka berbahagialah hidup dia. Kalau tidak dapat, rugilah tuan-tuan, ya. Madzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajada laqad khaba man radiya dunaka badalan. Apakah kehasilan hidup seorang sampai umur 50 tahun, 100 tahun? Tak dapat maka musyahadah yang disebut dalam hadis sahih Nabi itu. Anta mudallah ka'annaka tarah. Kamu beribadat seolah-olah lihat, itu maka musyahadah tu. Fa ilam takun tara fa innahu yarak. Kalau tidak, kamu kena rasakan, kamu sentiasa rasakan kau sedang dilihat oleh Allah Ta'ala. Raqib annallaha yarak. Ya, kadang kita bimbang dalam semayang pun tak perasan Tuhan tengok. Yang kita perasan orang. Di kalbi kita dengan orang, dia takkan merak ke atas. Dia akan mahjub ke dinding tu. Sebab dia kena titik dengan apa? Zikrullah ma'al hudur. Betul-betul hadirkan nanti. Boleh akan rasakan kenikmatan sebenar dia dengan Tuhan. Ya, kita ibadat, kita kena cek balik segala ibadat kita. Kita semayang, kita zikir, kita puasa, apa segala ibadat, kita kena cek betul-betul adakah dapat kemanisan. Kalau dapat kemanisan, maknanya kita jauh lagi dengan Allah Ta'ala. Bermakna rohani kita belum selesai lagi. Sebab semua ibadat merupakan ada kemanisan. Bila dapat manis? Bila kalbi kita sihat, badan kita sihat, baru kita dapat mengesan diri, rasa kita cantik, makan dapat sedap, masin, masam, semua kita dapat rasa. Tapi kalau dia sakit, demam, panas, habis. Kita buat ibadat tak ada rasa. Buat ibadat tapi tak ada rasa. Buat rasa penat, ya. Lepas dia kata lazzatul ibadah, dia akan pergi kepada apa? Ya itulah
kemanisan, kemudian keasyikan kalbi kita dengan Tuhan. Ada asyik tak? Kata ada asyik, berat dan dia asyik dengan makhluk bila dengan dia. Bila asyik barulah rafatul hijab, aku buka hijab. Baru dia akan dapat pembukaan mukasyafah muayyanah musyarrah akan dapat. Itu peringkat kenasil. Yang pertama dia kena istighal, bersungguh-sungguh memberikan tumpuan ya kepada Allah Ta'ala. Kemudian cek dia sampai dia dapat lazat dengan Tuhan. Kemudian asyik 3 tu. Lepas asyik baru dibuka. Ya. Kalau tak dapat asyik lagi menangis tuan-tuan. Asyik dengan makhluk, ya, dia tak asyik dengan Allah Ta'ala. Itu menandakan hati dia rosak. Ya. Hati dia rosak. Sebab tak ada hati manusia ni, dia tak akan, kita kata mesti confirm dia jatuh hati punya pada orang yang cukup hebat. Orang cukup hebat, cukup paling hebat, paling kaya, paling pengasih, paling penyayang, semua ada hebat kat dia. Siapa dia? Huwallahu Ta'ala. Makhluk kalau kita majlis sifat 20, makhluk sifat apa? Segala kekurangan, naqais, segala kekurangan milik makhluk, segala kesempurnaan, kehebatan milik Allah. Tapi kenapa hati kita tak jatuh benda-benda yang seumpama? Sebab dia gelap. Taklah, cermin dia gelap. Benda gelap balik biar dia nampak terang, baru dia kenal siapa Tuhan. Sebab tu kalau seorang tadi kenal siapa dia Allah Ta'ala, saya kasih dia menggila dengan Allah Ta'ala, lebih daripada kasih perempuan. Ya, lazat dia lebih daripada lazat di jima'. Itu dalam kitab kita sebut ni. Makrifat kalau dibuka ni lebih lazat daripada 1000 kali jima'. Bayangkan lazat. Sebab apa? Ni bukan dengan makhluk ni. Makhluk punya kecantikan sikit, Nabi Yusuf dia dah terpotong tangan. Kan? Dia lalu kan Nabi Yusuf habis. Dia kata ini bukan malaikat, ini bukan orang, ini malakul karim, malaikat pun itu kan. Itu Nabi Yusuf. Macam mana nak terbuka dengan Allah Ta'ala? Lagi dahsyat. Memang confirm tertutup yang lain. Dia punya lazat dia. Tapi tak dapat lazat, mana belum berapa kenal. Sebab kata tak kenal tak cinta. Dia cinta, dia bina, memang bina pengenalan. Bila dia kenal betul, dia akan cinta, confirm. Sebab tu kalau dia kenal siapa Allah Ta'ala, sebenar-benar kenal, confirm dia akan jatuh hatinya dengan Allah Ta'ala. Bila jatuh hati dengan Tuhan, Tuhan akan buka. Itu keadaan dia. Ya? Jadi jalan dia apa? Bina mahabbah yang kuat dengan Allah Ta'ala. Dan tanda mahabbah kuat ialah kasat zik, banyak ingatan kepada dia. Itu dia punya kunci dia. Banyak istighal bizik, banyak istighal tumpu dengan zikir. InsyaAllah Tuhan akan buka sikit-sikit dan minta Allah makna berikan kita peringkat kemanisan dan peringkat keasyikan dengan dia. Ya, kalau dia asyik, masya-Allah, tak lama dia terbuka hijab. Dia kenal dah dengan sebenar kenal akan Allah SWT yang maha dahsyat. Kemudian walizalik qala Amir ibnu Qais, lau kushifal ghita mazdadatu illa yaqinan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma